Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam bab makruh wuduk dah. Fasal pada makruh wuduk. Fasal keempat itu makruh wuduk. Di antara yang dimakruhkan dalam berwuduk ialah dengan melebihkan mencuci air pada anggota sekalipun berada di pinggir sungai. Jadi kalau kita duduk tepi sungai apa, kita ambil air semai dengan air sungai sekalipun, tetap makruh kita membazir dah. Ataupun nampak mewah penggunaan air itu. Jadi tetap makruh lah kalau nampak membazir ataupun melampau dari penggunaan dia. Lebih-lebih kepada cuci air dah. Ia kena nampak lemah lembut sikit-sikit lah. Dan hukum makruh ini pada air yang bukan air wakaf lah. Bukan air wakaf. Air wakaf ni air hak guna orang ramai. Masjid ke dah. Tapi kalau air itu termasuk air wakaf, maka hukumnya haram. Ni kita ni ingat dah. Kita setengah kita ni, masyarakat kita. Hak wakaf tu jadi guna sekat-sekat anak dah. Yang bilik awam ni, bilik awam tu guna sekat-sekat anak. Hak diri sendiri kedekut dah. Ni masalah dah. Dia bagi surah balasah masjid dah. Pinggir makuk masjid, buat kelik rumah tak atas dah. Bagi balasah dah. Jadah masjid, balasah pinggir mata tak atas dah. Jadi benda-benda tu berat dosa dia dah. Kerana hak awam ni, dia milik bersama dah. Jadi tanggung, kalau nak minta maaf pun, dia minta maaf ramai lah masyarakat dah. Oleh sebab itu, air masjid pun kita boleh ambil semaya di rumah berbanding air semaya di masjid. Kerana air semaya di masjid ni milik orang mana dah. Kita tak boleh membazir dah. Kalau kita guna lebih hak ni tak. Kadang-kadang guna lebih hak di masjid dah. Mandilah pula. Kalau BPT tak apalah. Ada sikit kata-kata dah. Bayar dah ya. Ni tak bayar dah setengah tu pergi masjid. Tak boleh lah. Kalau kita pergi kecing, pergi berok. Pergi ambil semaya, pergi mandi dah di masjid tu, bayarlah RM1-2 aku sebagai ganti. Moga-moga Allah maafkan kita guna, takut terlebih guna air-air hak awam dah, hak masyarakat. Dan juga makruh meninggalkan menyelati janggut yang tebal sekalipun dalam keadaan ihram. Jadi ni mengikut satu pendapat lah. Lagi pendapat lagi kata menyelati janggut boleh perleher-leher dah. Kita ambil pendapat tu lah, boleh perleher-leher, bukannya tak boleh rasa dah. Maka tidak sudah terus selati janggut tu terus makruh, tidaklah. Sebagai ulama mengatakan makruh bagi orang ihram menjelati janggutnya yang tebal. Itulah kita nihayah Syekh Ramli kita bincang sebelum ni dah. Kalau tidak kita ambil pendapat yang mengatakan tidak makruh lah. Kecuali melampau dah. Makruh berlebihan membasuh anggota dari 3 kali dan kurang dari 3 kali. Kerana Nabi SAW membasuh anggota wujudnya selalunya 3 kali. Kemudian dia bersabda, هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. Artinya demikianlah wuduk. Dan barang siapa yang menambah dari yang ini atau mengurangkan dari yang ini, maka sungguhnya itulah berlaku buruk dan berbuat zalim. Dari Ahmad, Nasai dan Ibn Najah dari Amr bin Syu'aib. Dan ini menjadi sunnah. Ada perbincangan lah. Pertama hadis ni kuat setama tu. Yang keduanya perbincangan apakah yang masuk bertambah atau kurang tu nak. Zada ala hadza aw naqasa. Apa yang dia katakan tambah dengan berkurang itu dah. Sebab ada hadis yang sahih yang kuat juga. Yang memang sahih lah kuat dah. Lebih kuat daripada hadis ni, Nabi pernah ambil sembahyang sekali-sekali, Nabi pernah ambil sembahyang 2 kali 2 kali. Pernah ambil sembahyang 2 kali 2 kali dah. Dan pernah ambil sembahyang 3 kali 3 kali dah. Nak kata siapa tahap makruh tu tidaklah. Nak kata kau siapa kau makruh, tak siapa sepatutnya. Itulah yang dipegang oleh majoriti ulama-ulama hadis lah. Dan hadis terbanyak dah. Kita kata kurang lah, lebih kurang afdal pada dah. Jangan kata makruh tu boleh kata lagi. Walaupun dia kata gini pasal mungkin maksudnya kurang daripada anggota wuduk dah. Bukan maksudnya kurang 2 kali ke sekali ke, bukan maksud tu. Hadis Nabi ni mungkin juga dah. Jadi kita tak jelas kan, kita tengok hadis lain dah. Okey, makruh meminta tolong kepada orang untuk membasuh anggota wuduknya tanpa ada alasan uzur ke apa. Tapi meminta tolong untuk mencucur ke air sekalipun ada alasan tidak dimakruhkan. Sekalipun tanpa alasan tidak dimakruhkan. Hanya menyalahi sunnah seperti yang terangkan dahulu.
Jadi nak kata makruh tidaklah sekadar cucu air dah. Ambil cetu kau tolong cucu dah. Jadi kita tolong cucu kau lain tu biar mudah orang ambil semai taklah siapa makruh dah. Tapi menyalahi sunnah dia kata dah. Maksudnya kita ni biar nampak jangan besar diri, jangan itulah, kecuali kita ni orang jangan sibuk. Yang memerlukan orang lain cakna kita, boleh dah. Tapi begitu jangan nampak kesombongan dah. Begitulah dah. Makruh mendahulukan tangan kiri dari tangan kanan sebagaimana terangkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Bafadhal. Jadi kalau kita ambil semaya, tidaklah batal semaya tangan kiri dan tangan kanan ni dah. Tangan kiri dulu tangan kanan tidak batal dah. Tapi kira tidak makruh lah. Dapat tak makruh. Bahawa setiapnya persisihkan oleh ulama tentang wajibnya, maka makruh meninggalkannya. Seperti tinggal diterangkan oleh Imam Haramain pada sunat mandi hari Jumaat. Solah mandi sunat hari Jumaat. So lagi mazhab Hanbali itu wajib baca bismillah. Jadi kita ni kira makruh lah tak baca bismillah lah. Kalau tidak kita kena baca bismillah masuk dalam hati lah, bahasa derah dalam hati lah. Biar kita yakin kita baca bismillahirrahmanirrahim dalam hati lah. Kalau kita masuk dalam tandah. Kalau tidak kita ambil semayang di luar tandah lah. Supaya kita boleh sebut dengan terang dan jelas bismillahirrahmanirrahim. Untuk elak daripada khilaf ulama yang ada yang mengatakan wajib baca bismillah tu. Tapi pendapat kuat tidak lah dah. Pendapat mazhab kita kuat dah, tidak wajib gitu dan tidak rukun dah. Gitu dah. Dan setiap sunat muakkad ni makruh meninggalkannya. Kalau sunat muakkad makruh. Ataupun sunat yang tadi cerita dah, sunat yang diperbahaskan, dipertikaikan oleh ulama kewajipannya. Ada kata wajib, ada kata tidak. Jadi kita boleh buatlah. Okey, begitu juga sapu kepala dah. Sapu kepala pun antara perkhilaf ulama dah. Ada kata 1/4 kepala, ada kata 3/4 kepala, ada seluruh kepala, ada kata 3 helai rambut saja mazhab kita dah. Kalau kita kiranya kuat tu, khilaf tu kuat, khilaf yang kuat, muktabar dah. Jadi untuk elak khilaf ni, daripada kira semaya sunat hari Jumaat, sunatnya memanglah ada ulama kata wajib semaya sunat hari Jumaat, mandi sunat hari Jumaat tu dah. Tapi lebih banyak lagi khilaf, lebih kuat lagi khilaf iaitu sapu kepala, seluruh kepala dah. Jadi untuk berhati-hati, kalau kita ni tok lebar, tok imam, tok guru, lebih baiklah kita sapu seluruh kepala, bukan lagi sapu cenek-cenek 3 helai rambut dah. Tu bagi kau kampung lah. Kalau dia tak ngaji mana dah, kita ngaji tak sepatutnya ambil semaya dengan celeh-celeh diubur saja, bahkan kita kena sapu seluruh kepala. Okey, habis itu dah. Kerana apa? Kerana elak khilaf lah dia dah. Seterusnya menyapu sepatu khuf ni. Sepatu ni khuf. Diperbolehkan menyapu sepatu sebagai ataupun khuf ni kasut kulit lah. Tapi ada perbincangan ni kasut askar belah mana dah. Bagi saya dah dan beberapa ulama tu memang kata boleh juga dah. Dan bahkan askar ni sangat paling memerlukan untuk ambil rukhsah sapu atau khuf atau kasut ni, kerana dia lah paling suka nak pakar, nak pecah, nak pakar sikit dah, nak pecah sikit pula. Kalau dia tak boleh sapu atau khuf gak, tak boleh nak peremang ni nah, nak tembak kau orang dah. Tembak kau komin, tembak kau pengganah ni. Jadi sepatutnya askar ni yang dibenarkan untuk sapu atau khuf. Dan diperbolehkan menyapu atau khuf ni, sepatu ni sebagai ganti membasuh kaki dalam wuduk, kerana diterangkan beberapa buah hadis yang masyhur. Jadi hadis ni mutawatir maknawi dah. Siapa yang mengingkari ni boleh rosak akidah dah. Siapa tahap tu dah. Sebagai ulama mengatakan hadis itu termasuk hadis yang mutawatir, sehingga sesiapa yang mengingkari kebolehan menyapu atau khuf ni, jadilah ia jadi kafir dah. Siapa tahap tu. Dan berapa perkara lah. Ada ulama masukkan bab menyapu atau khuf ni dalam bab akidah. Sedangkan perbincangan fiqh. Kenapa ada dalam kitab-kitab akidah? Sebab apa? Sebab khuf ni benda yang banyak yang dipelopori ajaran sesat yang besar dalam dunia ni, iaitu ajaran Syiah yang mengingkari kebolehan menyapu atas khuf. Dia tak boleh dah. Tapi dia boleh pula menyapu atas kaki. Menyapu atas kaki, tak basuh kaki boleh. Atas khuf dia ingkar, pelik tak pelik dah. Segi logik pun kita boleh tak logik dah. Tapi apabila dia telah bermahraj dengan ajaran sesat dah, dia jadi benda tu bagi dia logik tak. Hak kita basuh kaki dah, dia tak logik dia, pelik ke lah dah. Jadi hadis mutawatir sampai tahap tu dia kata siapa mengingkari kebolehan menyapu atau khuf ni boleh rosak akidah. Diketahui dari perkataan boleh menyapu atau khuf ni, siapa yang mengingkarinya jadilah ia kafir. Gitulah. Diketahui dari perkataan boleh menyapu sepatu, yang berarti membasuh kaki lebih utama daripada menyapu sepatu. Jadi
Boleh sapu tu, maksudnya basuh kaki lebih utama daripada sapu dah. Tak percuma boleh dah. Tetapi kadang-kadang lah menyapu sepatu, menyapu khuf ni lebih sunat. Sunat bagi orang yang bingung tentang menyapu khuf, kerana itu ia milih membasuh kaki lebih utama dari menyapu khuf, atau ragu tentang kebolehan atau ia menjadi orang diikuti dah. Jadi kadang-kadang dia boleh jadi sunat pula. Molek sapu atas khuf. Kerana apa? Kerana dia nak suruh dia tak bengong ni. Kerana kadang-kadang dia jadi ragu tentang kebolehan dah. Nak suruh hilang keraguan. Nak sedai ke benda tu telah muktamad ke ijma' kata boleh. Tiba-tiba dia sewas-was ni. Kerana terdengar ajaran Syiah karut ni. Jadi nak lawan perasaan ragu-ragu ni kena lawan dengan kena buat. Ataupun dia ni tak guru. Dia menjadi orang diikuti. Dia kena terawak sekali supaya orang tengok. Ni boleh kena sapu atas khuf. Terutama sekali ni askar. Tak payah nak pakai kasut payah. Kasut askar tu nak pecah kasut askar payah. Kena aja sapu atas khuf. Dah semaya nak khuf. Semaya nak pakai kasut gitulah ni. Askar ni kena ajar banyak kali lah rusuh ni. Bukan semaya atas batu. Hai tujuh saja. Semaya atas air pun bukan juga. Semaya atas air. Dalam air ni. Semaya dalam air pun bukan juga. Siapa yang kena semaya pakai kasut. Pakainya kena ajar pecah. Yang kena semaya nak pakai kasut. Jangan ajar je askar ni pecah kasut ni. Dia tak boleh perik lah. Walaupun ada setengah bicara pula kasut askar ni kadang ada lubang sikit. Lubang-lubang tu dimaafkan lah. Kita tak boleh pakai pendapat yang keras. Siapa ke tidak boleh serat air lah. Khuf ni lah. Itulah hal kita nak. Apa kata? Lebih yang kita hendak sepatu yang tidak serat air dah. Sepatu kulit sungguh. Tapi kena istihad juga. Terutama sekali bagi askar. Askar ni tak boleh lah buat daripada kulit dah. Dia kena buat daripada kain yang tebal. Lepas tu dia kena ada udara sikit ni. Kena ambil lah pendapat-pendapat ulama mazhab lain untuk diistihadkan supaya askar kita boleh sapu atas khuf. Dalam keadaan dia suka nak pecah kasut dah. Okey. Seperti itulah berlaku pada semua keringanan rukhsah yang lainnya. Dan demikian juga sunat. Jadi rukhsah lain ni asal-asal dia mazhab kita lah bukit utama. Ada mazhab tertentu yang kata rukhsahnya utama dah. Lebih afdal, lebih besar pahala kita ambil rukhsah. Tapi mazhab kita secara umum tidak gitulah. Tapi dalam keadaan tertentu boleh ambil rukhsah. Contohnya rukhsahnya tak adalah kata menjadi orang ikuti ataupun dia berasa ragu dalam hati dia boleh tak boleh ataupun tak praktik takut hilang ilmu tu dia kena buat juga dah sekali-sekala kena buat. Jadi sunat masa tu sunat dia nak suruh ingat, nak suruh jadi ikuti orang lain, nak suruh anak murid faham, suruh masyarakat faham boleh sapu atas khuf atau nak suruh hilang keraguan-keraguan syubhat daripada Syiah ni, molek dia sapu atas khuf atas kasut dia dah. Gitulah kalau kira keadaan ni. Begitu juga sapu atas stocking nanti punya jawrab ataupun khuf yang ganti pada khuf dulu dah. Khuf dulu ni kulit memang keadaan zaman dulu kulit. Kalau ni pakai kasut lepas tu stocking lepas tu pakai kasut belah mana lah. Sapu atas kasut ke atas stocking ke? Ada perbincangannya di kalangan ulama, terutama ulama kontemporari hak moden ni lah. Kita kira gini lah keesah-esahnya kalau sapu tak sulit tu utamanya basuh lah. Tapi kalau sepak sejuk ke apa, kalau kita payah jadi masalah, dibenarkan jugalah. Dan gitulah. Kalau tempat kita ni lah, tempat mudah lah. Tak sentuh sejuk sangat lah. Dan demikian juga sunat menyapu khuf atas sepatu bagi orang takut terluput dari solat berjemaah. Apabila ia membasuh kaki, nak pecah kasut sikit pula, nak pakai kasut sikit pula. Lambat, tak imam akad takbir dah. Dia mau masuk masjid. Jadi dia ambil semaya cepat-cepat. Atas kasut, atas stocking dia ke, sapu lah gitu, pakai masuk dah. Dah. Dia sapu gitu, pakai masuk. Boleh lah semuanya dah. Saya ingat di Jepun tu orang dah pakai step apa tu. Dia jemaah tak boleh tak dah. Tapi dia pakai setakat stocking saja, pakai stocking dengan zip dia tu. Dia pakai zip dah. Dia tarik ni zip dah. Lepas tu yang ambil semaya kaki dia sapu lah. Lepas tu pergi semaya lalu dah. Tu contoh dia lah. Okay, sunat menyapu sepatu bagi orang terdesak berhadas padahal dia sudah berwuduk. Orang terdesak berhadas padahal dia sudah berwuduk dah. Dan air yang ada hanyalah sedikit. Kalau disapunya di atas sepatu, air itu cukup dipakai untuk berwuduk lagi.
dan jika dibasuhnya kakinya air tidak cukup lagi untuk berwuduk lagi dah. Maka pada saat itu sunat baginya memakai sepatu dan menyapu di atas sepatu sudah berhadas. Tapi syaratnya kena pakai mengikut mazhab kita kena ada air semai dulu lah sebelum sapu atas sepatu dah. Ya contohnya dia ni semaya ni ada lagi air dah. Cuma ni kalau dia tak jimat tak cukup untuk semaya asar kan dah. Mazhudai lah. Semaya asar tak ada air tak cukup dah. Jadi dia ni ada air sikit je dah. Ya dah. Jadi dia apa? Ambil air semaya, ambil sikit-sikit, lepas tu pakailah khuf okey. Lepas kali pakai sepatu khuf. Tu sunat dia pakai sepatu khuf kerana dia ni berjimat juga untuk kari kau untuk dua lepas ni kau dah. Jadi berjimat-jimat ni untuk membolehkan kari ni molek. Bahkan jadi sunat pula kata sini apa sepatu khuf ni. Dan terkadang wajib menyapu di atas sepatu kerana takut tidak sempat wukuf di Arafah. Kalau lorak tak ada dah. Jadi wajib pula. Atau tidak sempat melontar jumrah, atau tidak sempat tawaf wada', atau tidak sempat solat Jumaat, atau tidak sempat melepaskan tawanan muslimin. Dia ada di tangan orang kafir. Gitulah. Jadi aku tak sempat melepaskan tawanan muslim masa pergi ni kalau kita lambat ke lara kau dah menyebabkan kita tak ada ke dia dah. Tak boleh lah, tak salah dah. Ia kena fleksibel agama kita lah ni. Kadang-kadang kita buat SOP masa Covid ke apa dah. Kadang cara kau soft, lepas tu cara kau bilang ramah dah. Tak ada SOP lain. Sepatutnya buat SOP, jangan berdoa tak imam. Jangan berzikir tak imam dah. Di masjid tu dah. Supaya orang ni berada di satu tempat dalam keadaan segera. Tapi tak ada SOP, jangan pasang aircon. Kena buka pintu seluruhnya supaya pengudara air baik. Tak ada pula bunyi SOP gitu dah. Sepatutnya tu lah SOP yang betulnya. Bukan sekat orang tak pergi semai saja dah. Dah. Jadi benda tu kena fikir lebih lah dah. Begitu juga sini ni. Kalau kita siapa ke nak basuh kaki jadi lambat. Siapa ke tawanan muslimin ditangkap sehingga tidak sempat dilepaskan. Dosa lah, dosa besar pula dah. Begitu juga kita dah. Ajak orang di rumah kita dah, tetamu. Tiba kita kata tunggu mata nak semaya, bahas semaya setengah jam. Tu bukan fair nak ke tetamu dah. Dah. Yang ni apabila membasuh kaki dalam wuduknya, ia tidak sempat mengerjakan semua pekerjaan tersebut. Kalau dia basuh kaki dia lambat, jadi lebih baik, lebih afdal, lebih sunat. Dia sapu atas khuf berbanding dengan dia nak sempurna wuduk basuh atas kaki dia. Basuh kaki dia. Molek sapu atas khuf. Kerana apa? Kerana kesempatan lain itu lebih utama dia kejar. Tetapi kalau ia menyapu di atas sepatu di atas khuf itu, ia sempat mengerjakannya pada masa itu juga, wajiblah menyapu di atas sepatu dia. Tapi kalau dia menyapu atas sepatu tu, dia buat benda-benda tak adalah melepas ketawannya atau perai atau apa masalahnya penting-penting lah. Menyebabkan kita ni dia dah. Benda yang penting kita buat tu jadi wajib pula lah. Kalau benda tu siapa ke benda yang penting wajib lah. Demikian juga kalau orang yang memakai sepatu berhadas. Dan air hanya sedikit. Kalau dibasuhnya kakinya, air tidak cukup. Dan kalau hanya disapunya di atas sepatu atas khuf tak ada, air tak cukup lah. Maka pada saat itu ia wajib menyapu di atas sepatu dia. Haram dia memecak kasut dia, sepatu khuf dia untuk dia ambil semaya dengan basuh kaki dia. Pasal dia tak cukup. Basuh kaki ni parut kadang-kadang daripada basuh benda lain dah. Jadi wajib pula jangan tak boleh pecak sepatu, kena sapu atas sepatu ataupun atas kasut dia lah. Dan terkadang haram menyapu atas sepatu bagi orang yang ihram. Orang yang ihram yang sengaja dan dengan kehendaknya sendiri memakai sepatu. Jadi orang ihram ni tak boleh pakai selipar hak lebih daripada buku lali dah. Sedangkan syarat mengikut mazhab kita lah secara umumnya jumhur ulamanya, sepatu tu mesti tutup buku lali dah. Kasut tu mesti tutup buku lali dah. Kalau tidak ia tak panggil sepatu yang dibenarkan untuk sapu atas khuf lah. Jadi orang pergi Mekah ni tak boleh pakai kasut lebih pada buku lali, selipar ke apa, dia kena buka dah. Buku lali biar nampak. Tu kaedah orang pakai selipar atau kasut di masa buat ihram haji dah. Dikeluarkan dari perkataan menyapu di atas kedua sepatu ialah menyapu sebelah sepatu. Maka tidak diperbolehkan melainkan bagi orang yang hanya mempunyai satu kaki saja. Memanglah kalau kita sapu dua-dua. Kalau kita ambil semaya basuh kaki pun, basuh kaki tak sah. Semaya kita tak jadi lagi semaya kita. Tak terangkat hadas lagi. Begitu juga kalau basuh sapu atas sepatu satu kaki je, kaki kanan saja sapu. Kaki kita sapu tak, maka tidak lagi suci daripada hadas kecil kan.
Dan kalau dari dan keluar dari perkataan wuduk yang iaitu mandi wajib atau mandi sunat atau mandi wajib atau mandi sunat atau membasuh najis yang ada pada kakinya, maka tidak cukup pada demikian itu menyapu dua sepatu tapi wajib membasuhnya. Kalau mandi wajib kena pecah habis lah dah. Tak ada tinggal kaki so nak mandi wajib tapi tinggal kaki nak sapu tak boleh. Dia kena mandi wajib ataupun mandi sunat ataupun basuh najis, dia kena pecah habis lah. Kaedah dia. Kalau najis di kaki lah, dia kena pecah habis, mau basuh, mau mandi dah, baru jadi suci dah. Hak bicen ni sapu atau khuf untuk wuduk saja dah, untuk wuduk dah. Untuk ganti basuh kaki dengan sapu atau khuf. Okey, syarat diperbolehkan menyapu sepatu ada 9 perkara. Ada 9 perkara syarat baru boleh sapu atas sepatu dah atau khuf. Kasut kulit ke atau kasut lain yang kira hampir sama syarat dengan khuf tu, hampir sama jenis dengan khuf, ataupun boleh menyerupai nilai-nilai khuf lah. Iaitu kasut kulit tu, dia maksudnya tak mudah rosak dan sebagainya. Ada setengah ulama bawa tak serat air, ada setengah ulama tak boleh dah lebat tak serat air. Okey, pertama, hendaknya sepatu itu atau khuf itu dipakai sudah bersuci dari hadas besar atau hadas kecil. Nah, jadi kena pakai tu kasut atau khuf tu, kasut askar kau dah. Pakai tu sebelum pakai ambil semai dulu baru pakai dah. Gitu dah keadaannya. Umpamanya tidak ada satu anggota tubuh juga pun yang belum suci, baik suci itu mandi, wuduk dan atau tayamum. Dah, tayamum pun boleh juga sini. Tayamum baru pakai dah. Ataupun mandi ataupun wuduk dah. Gitulah. Lepas sudah mandi wajib ke mandi sunat ke ataupun ambil wuduk ke ataupun tayamum, barulah boleh pakai kasut khuf dah. Maka kalau dipakai sebelum sempurnanya sucinya, seperti dibasuhnya sebelah kakinya saja, lalu dimasukkannya kakinya ke dalam sepatu, kemudian dibasuhnya lagi kakinya sebelah, lalu dimasukkan ke dalam sepatu yang lain, maka ia tidak boleh menyapu atas sepatu, terkecuali jika dikeluarkannya di kakinya yang dibasuh terdahulu itu dan sepatu kemudian dimasukkannya lagi, maka barulah boleh ia menyapu sepatu kerana sepatu dipakainya sesudah sempurna sucinya. Ini detail lah. Ni padahal ada ulama kata boleh dah gini lah. Ada kata ulama, ada setengah ulama tu kata boleh dah, masak mana saya tak ingat lah, dulu baca-baca dan jadi lepas ambil sepanjang kaki tak ada kasut boleh. Lepas tu tak basuh balik kiri pula baru tak ada kasut boleh. Tapi mengikut mazhab kita ni pelajar ikut kaedah lah. Kaedah yang apa? Iaitu pakai setelah suci habis anggota wuduk tu, dia betul suci daripada hadas kecil hadas besar, baru boleh pakai kasut dah. Kalau pakai sebelah ni tak suci tak jadi dah. Dia kata dah gitulah. Yang kedua dah, yang kedua syarat dia pakai sepatu ni boleh sapu atas sepatu atau sapu atas khuf atau atas kasut. Yang kita kata kasut yang itulah macam kasut askar ke apa dah. Yang kedua, jika kelihatan bahagian kaki yang wajib dibasuh dari celah jahitan sepatu itu, maka tidaklah cukup dan yang dimaafkan dengan masuknya air melalui jahitan kerana sukar memeliharanya. Pulak dah. Tapi kata kalau boleh masuk sikit-sikit tu dimaafkan pulak dah. Tetapi memadai sepatu yang dibuat dari kaca yang terang sekalipun jika tidak ditutup bahagian yang wajib dibasuh dari penglihatan mata. Kerana yang dimasukkan di sini menutup bahagian kaki yang wajib dari dimasuk air ke dalam sepatu dah. Bukan menutup penglihatan mata dah. Kalau pakai jenis kaca, jenis getah di luarnya supaya dia tidak masuk air, bolehlah dah. Berbeza dengan hukum menutup aurat. Dan kalau aurat ni kalau kita pakai benda yang nampak lagi alik dalai dah, dia tak tutup aurat dah. Tapi kalau untuk sapu atas khuf ni benda yang lut sinar, kata lut sinar tu dah. Getah lut sinar kau dah, kaca ke apa yang penting tutup alik luar tu sehingga dia tak masuk air, tak apalah. Dan kalau sepatu itu berlapis dan sobek lapisannya di luar saja atau di dalamnya, tidaklah mengapa jika lapisan tidak sobek tadi masih kuat lagi. Jika kedua lapisan itu sobek, baik lapisan dalam maupun lapisan luar, maka dilihat jika berbetulan kedua sobekan itu, maka tidak memadai. Dan jika tidak berbetulan keduanya, tidaklah mengapa. Demikianlah diterangkan dalam Tufah Al-Muhtasar. Jadi ginilah.
Kita tengok ni pun tidak kerahkan. Kah mana bab blue band ni. Kalau siapa kalau sobek tu maksudnya baca blue band lah. Blue band kasut tu. Siapa kita kena lah masuk air. Tapi masuk air pun. Ya kira kena ada lapis dalam lagi dah. Ada lapis lagi dalam ni. Kalau kita pakai kasut askar ni ada lagi pakai stokin dalam dah. Kita pun kena bermudah untuk orang yang suka dah. Terutama askar kita dah. Kita nak pergi cakap lah nak semaya pecah kasut mau kena ajar lah. Jadi kena boleh. Kasut yang seumpama kasut askar ni siapa sukar, kalau pada lubang sikit dimaafkan dan kita boleh siapa takhuh lagu dah. Okey, yang ketiga dah kita baca jauh dulu. Syarat yang ketiga, hendaklah ada kedua mauzah itu suci. Dan jika tiada ada ia halal sekalipun, kalau pakai kasut curi orang dah, tapi kena suci dulu. Maka memadai mauzah rapas mauzah apa kasut khuf rapas atau curinya, atau yang diperbuat daripada emas atau perak. Emas peraknya haram pakai tapi sah semaya dah kira. Jika ada sekali itu suci, maka tiada memadai mauzah kasut atau khuf yang najis ainnya dah. Seperti yang terperbuat daripada kulit bangkai atau yang kena najis dengan najasah yang tiada dimaafkan atas itlaq, atau yang kena najis dengan najasah yang dimaafkan tetapi disapunya pada tempat najasah pula dah. Kerana tidak sah sembahyang dengan dia, tetapi jika disapunya pada tempat yang lain daripada tempat najasah, maka iaitu memadainya dan sah sembahyang dengan dia. Kita syarah dah. Jadi hendaknya kedua sepatu tu suci sekalipun tidak halal dah. Kalau kena curi pun sah maya, tapi dosa je kena minta halal dengan tu biasa lah. Baru pahala tu boleh, tapi semaya tu sah lah, tak payah diulangi dah. Maka memadailah sepatu rampasan atau sepatu curian, kasut curian dah, atau yang dibuat daripada emas dan perak. Haram belaka tu curi paharam, kasut daripada emas paharam, perak paharam. Selama semua itu suci, tetapi tidak memadai sepatu yang najis, benda ainnya dah, seperti yang dibuat daripada kulit bangkai. Kasut dari kulit bangkai, kulit babi ke tak? Kulit anjing ke mazhab kita ni tak boleh lah dah. Jadi yang kena najis dengan najis yang tidak dimaafkan. Atau kena najis yang tidak dimaafkan lah. Atau yang kena najis yang tidak dimaafkan tapi disapunya pada tempat najis. Kalau tidak sah solat dengannya. Kena kita kata taik cicak dimaafkan sikit-sikit dah. Tiba-tiba kita gainih tempat taik cicak pula. Ataupun taik lembu lah. Jadi 2 kali semua lah, tak boleh lah. Buat semaya dah. Tapi jika disapunya pada tempat lain dari tempat najis, maka modal dah sah solat. Gimana pula dah. Kalau pakai khuf kasut ni, dia gonyah atas tanah dah. Tanah tu tidak ada tahi lah. Tanah biasa dah. Apa tu dia gonyah. Tapuk kasut dia tu, kasut khuf dia tu, ada lah. Mengejar jauh, tijak dah. Sikit-sikit dah. Dia gonyah situ dengan tanah tu kira suci dah. Kira menyucikan dia. Masak kita pun boleh. Dulu kan, Tok Guru pondok kita tak kat mana? Tok Guru pondok haji ni ngaji hadis. Iaitu di Tok Khorasai dulu lah. Tok Guru ni Aziz cerita Tok Khorasai dulu kan. Dia pakai kasut khuf dia. Paling tak kasut dia tu pergi mari ngajar sini ada ada tempat tu dia tak pecah khuf dia dah. Dia gonyah lepas jalan-jalan tu dia gonyah atas tanah dah. Dia gonyah atas tanah. Lepas naik atas belasah dia masjid dia ngajar dia semaya lah dengan pakai gitu lah. Dia nak ajar masyarakat ni boleh nak gitunya. Tapi tempat kita ni tak aja buat lah. Tok Guru pondok kita pun jangan buat dah. Tok Guru pondok hanya jadi lah. Jadi boleh. Nah. Cuma lah ni kita lagi semakin canggih ni tak ada dah gelega apa dulu atas kayu ke apa dah. Masjid bahasa kita ni nak. Bukan seming kapek yang comel nak. Jadi masalah lain nah. Jadi lah ni pakai khuf pun kita tak jumpa dah lah ni nak. Nah dah. Saya ingat lah, saya tengok di Jepun ke apa ngaji tu. Orang India Pakistan ni, dia kira khuf dia macam, yelah, dia beli tu, hak beli zip tu macam kat slip stocking lah kita kata tak. Dia pakai, kadang dia pakai stocking lagi dalam, lepas tu pakai khuf, dia panggil khuf dah tu lah. Lepas tu pakai kasut dia. Dia buat gitulah sekarang ni. Jadi kalau perlu nak ambil nak semaya, dia tak pecah lah. Khuf tu dia pakai sapu atas tu je. Jadi dia semaya gitulah. Jadi dia pecah kasut hak luar ni, hak jala. Apabila masuk masjid ke balasah ni, dia semaya gitu dah, dia sapu atas khuf dia.
Okay, yang keempat, hendaknya kedua sepatu itu kuat. Sekira-kira dapat dipergunakan berjalan beberapa kali kerana kebiasaannya pada waktu diperbolehkan memakainya akan dipergunakan untuk beberapa kali keperluan waktu itu. Ialah sehari semalam bagi orang bermukim dan seumpamanya dan 3 hari 3 malam bagi orang yang dalam perjalanan musafir yang diperbolehkan untuk mengkosanya. Jadi, ia kira syarat kuat lah. Jadi, ni ada perbahasan lah syarat setara mana tadi tak. Bahkan ada setengah tu ia bersyarat kuat saja dah. Syarat tu boleh pakai lah. Kadang-kadang bahas tu bukan masalah serat air tu. Nabi tak cerita dia. Tak boleh serat air ke apa khuf ni. Nabi semuanya ada pakai kaki dah. Setengah ulama tu dia kata boleh lah. Hak stoking pun boleh nak. Sebab ni lah. Tapi kita kira masak kita tak boleh lah asal dia. Jadi kasut tu kuat dia. Tidaklah punuh lah. Biar tehel kita kata tehel paling kurang musafir lah boleh pakai 3 hari 3 malam dah. Kalau kita pakai sementara pun cari rabuk dekat. Tak boleh buat pakai khuf tu, tidak dikira khuf yang boleh disapu lah. Maka tiadalah daripada bahawa ada mauzah itu ada khuf itu kuat seperti demikian itu, dan jika ada yang memakai mauzah itu lumpuh tiada kuasa ia berjalan sekalipun, maka diketahui daripada demikian itu bahawasanya memakai mauzah ni khuf itu, jika ada ia musafir maka diiktibarkan kuat mauzah itu sekira-kira dapat dibawa berjalan berulang-ulang kerana hajat seperti 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam paling kurang lah. Dan jika ada ia mukim maka diiktibarkan kuat mauzah itu khuf atau kasut tu sekira-kira dapat dibawa berulang-ulang, diguna berulang-ulang lah. Berjalan kerana hajat mukim yang beradat dalam negeri dalam sehari semalam paling kurang. Tiada diiktibarkan bagi orang yang mukim itu hajat musafir. Inilah yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfahnya. Nah. Dari sini ya. Dia katakan itu sepatu tadi hendaknya kuat yang dapat dipakai dalam jangka waktu tersebut. Sekalipun yang memakai sepatu itu lumpuh ke, sakit ke, tak kuasa berjalan sekali mana pun, kasut dia biar kuat. Biar je lembek tu lembek pun, kasut tu biar kuat dah. Maka diketahui dari demikian itu bahawa memakai sepatu kasut tu, khuf tu, jika ia musafir maka dianggap sepatu atau khuf itu kuat. Bila dapat dibawa berjalan-jalan berulang-ulang kali kerana keperluan seperti 3 hari 3 malam. Masih tak punuh kasut paling kurang dah. Dan jika bermukim duduk di kapal dia tidak musafir, maka dianggap kuat dapat dipakai berjalan berulang-ulang kali dalam memenuhi keperluan orang yang bermukim yang kebiasaannya dalam negerinya sehari semalam terhadap. Barulah dianggap boleh pakai khuf tersebut, baru boleh buat sapu atau khuf dia. Okey, lepas tu ada pun yang dirajihkan oleh Syekh Ramli pula. Tadi Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dalam Tuhfatul Muhtaj. Ni pula Syekh Ramli pula Yang dirajihkan, yang dikuatkan pendapat oleh Syekh Ramli dalam Nihayatul Muhtaj, Syarah Minhajut Talibin Imanawi dah. Bahawasanya yang memakai mauzah, memakai khuf itu jika ada ia mukim, maka diiktibarkan kuat mauzah itu sekira-kira dapat dibawa berulang-ulang berjalan kerana hajat musafir yang beradat dalam safar sehari semalam. Maka tiada memadai bahawa mauzah yang tiada kuat sebab buruk atau nipisnya. Sekira-kira jika dibawa berjalan berturut-turut, nescaya carilah ia, atau ada ia sangat sempit atau sangat luas, dan jika ada ia kuat sekalipun, kerana yang demikian itu tiada dapat dibawa berjalan berulang-ulang. Dia kata gitulah. Jadi maka tidak dianggap keperluan yang orang yang mukim sama dengan keperluan orang yang musafir. Jadi inilah dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Gitulah Pak bincang ni lah. Sedangkan yang dianggap kuat oleh Syekh Ramli pula. Jadi ikut Ibn Hajar kita bincang sini. Orang kasut khuf, orang bermukim tak sekuat kasut khuf bagi orang musafir. Ia kena berbeza dah. Tapi mengikut Syekh Ramli dalam Nihayah, sepatu itu jika ia mukim maka dianggap kuat sepatu itu kalau dibawa berjalan beberapa kali seperti keperluan orang musafir yang kebiasaannya dalam perjalanan sehari semalam itu. Maka tidak mandai sepatu yang tidak kuat kerana tipisnya, yang kalau dibawa berjalan-jalan beberapa kali sudahlah sobek cari rabuk dah, dan ataupun sangat sempitnya atau sangat luasnya, dan sekalipun kuat kerana yang seperti itu tidak dapat dibawa berjalan berkali-kali, tak tahu lah. Yang penting tak.
Kita bincang baru 4 lah dah. Kita nak bincang lepas ni kali. 5 ni pasal air tu panjang lagi. Ya ada 9 semua syarat-syarat nak pakai khuf yang boleh kita sapu atas khuf. Ganti basuh kaki dia. Sapu atas khuf, ganti basuh kaki. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.